Anak cucu aku nak masuk buat kerja ni. Jangan kau kacau dia. Dia tak kacau kau pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi dengan Nini. Okey, malam ni bukan malam Jumaat, tapi Nini ada bukan satu kisah tapi beberapa kisah yang dikongsikan oleh seorang kawan yang agak rapat dengan Nini. So, tanpa berlengah lagi, kita tukar mood, okey? Okey, nama kawan Nini ni Dila. Dia bekerja sebagai cleaner di sebuah hospital yang berada di pinggir Kota Baru, Kelantan. Dia bekerja dekat hospital ni lebih kurang 2 tahun. Macam-macam kisah lah yang terjadi. Okay. Kisah yang pertama, hari tu dia bekerja pada shift pagi, iaitu masuk pukul 7 pagi. Dia ditugaskan untuk mencuci dan mengemas ward dahulu. Settle kerja-kerja dekat ward dalam pukul 2 petang macam tu. Dia dipanggil untuk menguruskan bilik mayat. Macam biasalah, dia pergi ke bilik mayat, dia jalan, and then sampai dekat bilik mayat tu, dia bagi salam. Dia masukkan kunci ke tombol pintu utama bilik mayat tu, and then tak boleh, tapi dia cuba lagi. Kata, kenapa ni? Jadi macam ni, rosak ke? Tapi dia cuba lagi, and then tak boleh juga. Kata tak apalah, cuba pintu sebelah kan. Pintu sebelah tu pintu kecil lah. Bilik mayat tu ada 2 pintu. Dia try lah dekat pintu kecil tu pula. Dia buka ada kunci tu, tapi still juga tak boleh. Dia cuba lagi 2-3 kali, and then still tak boleh. Dia pun pergi balik dekat pintu utama tadi. Dia cuba sekali lagi untuk buka kunci tu. Masalahnya kunci tu dah terbuka. Cuma dia rasa macam tak boleh nak buka, tak boleh nak tolak, tak boleh nak rasa macam dipegang dari dalam dan ditahan. Bila dia pegang tombol pintu tu, dia rasa meremang, tapi dia tak hiraukan. Disebabkan dah 2-3 kali cuba nak buka pintu tu tak boleh, dia pun nak belah lah daripada situ. Dia pun nak balik ke tempat area kecemasan. Area kecemasan ni tempat pusat staff cleaner berkumpul lah. Dekat situ lah dia orang ambil kunci apa semua, untuk taklimat ke pagi-pagi macam tu. Once dia pusing ke belakang untuk patah balik, tiba-tiba dia terasa macam ada angin yang lalu, angin sejuk yang lalu. But dia still lagi positif. Dia cakap tak ada apa-apa lah ni. Dia pun tak hiraukan lagi. Selangkah je dia ke depan, tiba-tiba bunyi ketukan daripada dalam bilik mayat tu. Bilik mayat tu pintu besi kan. Bunyi tu sangatlah kuat. Dila sangat-sangat terkejut dan dia terhenti dekat situ. Masa dia terhenti dekat situ, dia ada bunyi hilayan halus-halus. Hilayan tu slow je. Mendengar hilayan tersebut, dia terkunci kaku kat situ. Senyap. Tak boleh nak pergi mana. Dia dah berdebar, hati dia dah berdebar, tapi tak boleh nak melangkah. Korang faham tak? Perasaan yang sangat terkejut tu. Lepas tu dia rasa hilayan tu, bunyi orang mengilai tu makin dekat dengan pintu bilik tu. Time tu lah dia baru teringat untuk baca ayat kursi. Tak sempat dia habiskan ayat kursi, tiba-tiba ada satu orang pakcik cleaner ni. Dia lupa nama pakcik ni, tapi pakcik cleaner tu lalu, and then tanya, kenapa tak masuk? Dila pun cakap, pintu terkunci, tak boleh nak buka. Dah banyak kali cuba tadi, tapi tak boleh juga. Pakcik tu minta lah kunci tu daripada Dila, and then dia pergi dekat pintu tu, dia bagi salam, and dia cakap,
macam ni. Anak cucu aku nak masuk buat kerja ni, jangan kau kacau dia, dia takkan kacau kau pun. Lepas tu pintu tu boleh terbuka elok-elok je. So Dila pun teruskanlah masuk. Walaupun hati dia memang hari tu sangat-sangat seram, tapi dia teruskan juga kerja dia. Alhamdulillah tak ada apa-apa terjadi lepas tu. Okay, kita masuk ke kisah yang kedua. Pada hari tu Dila masuk kerja shift malam, iaitu pada pukul 9 malam. So dia pergi punch card lah. Punch card ni dekat pejabat cleaner. And then dekat pejabat cleaner ni ada satu store. Dekat store tu pula ada satu pokok. Semasa dia tengah punch card tu, dia nampak satu kelibat orang dekat store tu. Tapi menuju ke pokok tu lah, dia nampak macam kawan kerja dia yang nama Kak Amar. So dia panggil lah, Kak Amar. Tapi Kak Amar tak jawab pun, tak jawab apa-apa je. Dila fikir yang Kak Amar ni mungkin nak cepat-cepat kot. So Dila buat macam biasalah, pergilah dekat store tu, ambil barang and then tulis nama. Lepas tu dia pun pergilah area kecemasan yang macam Nini cakap tadi, center tempat staff cleaner ni lah, untuk taklimat ke apa ke. Okay, Dila pergi kat sana untuk dengar taklimat lah untuk shift malam ni. Lepas tu tengah kumpul ramai-ramai tu, Dila pun tanyalah, ada beberapa orang yang ada kat situ. Dia tanya, Kak Amar pergi mana? Ada salah seorang tu pun jawab, Kak Amar ada dekat Ward 5, kena bertugas dekat Ward 5 hari ni. Dila pun cakap, cepatnya, baru tadi aku nampak dia dekat store tu. Okay, tapi dia punya statement tu tak ada orang kisah pun, tak ada orang macam dengar tak dengar je. Untuk pengetahuan korang, Ward 5 ni ward yang paling jauh lah, yang paling belakang dekat hospital tu. And agak ambil masa jugalah untuk sampai ke Ward 5 tu. Tapi Dila pun let go macam tu je lah. Lepas tu, dalam pukul 11 malam macam tu, Dila pun pergilah beli air dekat kedai. Adalah satu kedai dekat dalam hospital ni. Dia pergi beli air and then dia terjumpalah Kak Amar. Saja ringan mulut nak tanya khabar, Dila pun tanyalah, Kak Amar habis kerja pukul berapa hari ni? Kak Amar pun jawab, dah nak balik lah ni. Kan hari ni masuk petang. Tadi kan kau dah tanya dekat ward tadi. Dila pun terkejut gila. Dia fikir, bila masa dia jumpa Kak Amar? Bila masa dia sempat borak-borak dengan Kak Amar tu? Tapi Dila cover lagi. Dia cakap macam tak ada apa-apa. Dia tanya, bila kita jumpa? Kat mana Kak Amar? Kak Amar pun jawab, kat Ward 5 lah, kan akak kerja situ hari ni. Tapi time tu Kak Amar dah tengok pelik dah dekat Dila ni. Lepas tu Kak Amar slowkan suara dia. Dia dah rasa macam lain macam dah kot time tu. Kak Amar sambung lagi, akak ada minta tolong kau pergi ambilkan glass solution dekat store, sebab akak tak sempat nak pergi store hari ni. Lepas tu apa lagi, Dila pun cakap, saya nampak akak dekat store tadi. Saya panggil akak tapi akak tak jawab pun saya panggil tu. Time tu lah baru Dila teringat selepas dia nampak kelibat Kak Amar tu menuju ke pokok. And then Kak Amar hilang macam tu je. Tak nampak dah kelibat dia. Okay, masuk kisah yang ketiga. Hari tu Dila shift malam. So untuk mula shift macam biasa dia akan dengar taklimat dulu. Tengah diorang tengah berkumpul-kumpul untuk dengar taklimat tu, satu ambulans sampai dekat kecemasan. And then pihak-pihak HA, MA semua tu pergilah dekat ambulans tu, tapi keadaan tak mencemaskan. Bila pintu ambulans tu dibuka, terhidu satu bau yang sangat busuk. Dila terdetik dalam hati dia, ni mesti mayat ni. Mesti mayat yang lama dah ni. Dila pun pergilah dekat staff hospital tu lah. Berhampiran dengan ambulans tu, dia nampak orang buat turun sekujur tubuh yang ada dalam plastik hitam. So mayat tu dibawa ke bilik bedah mayat untuk buat postmortem kan. Ada staf hospital tu cakap dekat Dila tu adalah mayat seorang lelaki Siam yang mati lemas 2 hari lepas baru ditemui. Lebih kurang jam 2 pagi macam tu, Dila dipanggil untuk mencuci bilik mayat di mana mayat tadi sudah dibedah siasat.
Okay. Kali ni dia tak seorang, dia tak berseorangan. Dia pergi bersama dengan seorang rakan kerjanya yang nama Siti. Bila dia orang masuk bilik tu, ya Allah, kata Dila, bau tu tak boleh nak describe. Bau yang sangat-sangat busuk. Darah tak banyak sangat pun, darah sikit-sikit je, tapi bau tu menusuk hidung. Dia cakap bau macam perut ikan yang dah lama. Korang faham tak? Bau busuk perut ikan yang dah lama dekat luar macam tu. So sebab kerja dia orang teruskan saja. Lepas siap-siap buat kerja semua, Dila dan Siti ambil keputusan untuk rehat kejap dekat bilik solat. So dia orang pergi dekat bilik solat tu and duduk-duduk kejap, borak-borak. Tapi dekat situ Dila baru perasan yang dia lupa untuk buka baju yang belah luar ni. Baju yang dia pakai time dia nak cuci-cuci bilik mayat tu lah. Dia pun cakap, patutlah aku bau busuk sangat. Aku lupa pula nak buang baju ni. Siti pun cakap, ya ke? Aku okey je ni. Nanti kau balik mandi tu okey lah tu kot. Dila pun pecat lah baju tu, letak kat tepi. Dia cakap dekat Siti, tapi aku still bau busuk sangat lah weh. Menusuk hidung. Tak lama lepas tu, dia orang pun dah habis shift. So dia orang balik je lah. Masa tu Siti berjalan lah dengan Dila. Siti pergi dekat keretanya, so Siti balik macam tu. Dila pula pergi dekat motor. Masa Dila pergi on the way dekat motor tu, dia masih lagi bau mayat tadi. Tak hilang-hilang. Masih lagi bau busuk yang amat tu. On the way nak balik tu, dia rasa bau dia sangat-sangat berat. Time tu dah lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu. Sampai dekat rumah, tengok ayah dia ada kat luar. Ayah dia pun terus cakap kat Dila, Dila, kau tunggu situ, kau jangan masuk lagi dalam rumah. Dila dah tak fikir apa dah. Dia letih sangat, tapi dia turutkan aja lah. Ayah dia cakap macam tu. Lepas tu ayah dia pun masuk. Ayah dia masuk sekejap tu, ayah dia keluar balik dengan bawa satu baldi kecil air. Ayah dia pun minta lah Dila bacakan Al-Fatihah 3 kul dan ayat kursi. Masa Dila selesai baca semua tu, Dila ada rasa lain lah sikit. Dia baru perasan yang bau tadi hilang serta-merta. Bau yang busuk tadi hilang serta-merta. Lepas tu ayah Dila minta Dila ambil wuduk dan masuk ke dalam rumah and then mandilah. Masuk dalam rumah tu, dia mandi-mandi, dia solat subuh apa semua, and then dia tidur kejap dalam tengah hari macam tu. Barulah dia bangun and then ayah dia ceritakan lah. Sebenarnya ayah dia nampak ada something ikut dia balik rumah. And then ayah dia dapat bau jugalah benda tu. Sebab tu ayah dia minta bacakan ayat kursi apa semua tadi tu. Bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat yang agak seram-seram sikit atau tempat yang keras-keras sikit, jangan lupa amalkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran supaya kita dilindungi. Lepas tu jangan terlalu taksub dengan benda-benda macam ni tau. Dia kalau kita tak terlalu layankan, insya-Allah dia pun tak terlalu galak untuk kacau kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan dilindungi. Okey, siapa-siapa yang suka dengan video ni, jangan lupa tekan bell notification supaya bila ni update video-video baru, korang dapat notification tu. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Aduh, nak start ni. Pada suatu hari, stop metan. Dia bagi salam dulu and then dia cuba buka. Dia bagi salam and then dia buka lah pintu. Kunci tu, dia masukkan anak kunci. Rasa macam dipegang dari dalam dan ditahan. Tak boleh buka macam tu. So, okay, pejabat cleaner ni berdekatan dengan store belakang. Okay.
Okay. Dia orang lepas punch card, dia orang kena pergi ambil barang and then tulis nama lah dekat store tu kan. So Dila pergi je seorang-seorang malam tu. Okay. Cancel lah semua ni. Okay, kita masuk kisah yang ketiga. Hari tu shift malam juga. So macam biasa juga. So macam biasa banyak. Tapi keadaan tidak kalut lah. Macam orang sampai, ambulans sampai tu, staff-staff HA apa semua relax-relax je. Cuma dia orang buat dia keadaan tak macam blablabla. Okey, mula. Hari tu Dila shift malam, dia masuk pukul 9. Tengah dia tunggu berkumpul, tengah dia berkumpul-kumpul untuk dengar, tengah dia berkumpul, Allahu Akbar. Berhampiran dengan ambulans tu, dia nampak orang buat turun. Dia tak nampak apa-apa pun. Dia nampak okey. Lebih kurang jam 2 pagi macam tu, Dila dipanggil untuk bersihkan bilik mayat yang sudah dibedah siasat tadi. Bilik mayat tersebut. Okey. Lebih kurang dia rasa bau dia sangat berat. Sangat berat. Time tu dah lebih kurang dalam pukul 7 pagi dia mula bekerja. Dia mula bersihkan ward-ward dulu. Okey, contohnya kalau hari tu ya Allah, complicatednya. Okey, bismillahirrahmanirrahim.